komponen peranti dan bahan yang terlibat adalah seperti bateri, papan projek elektronik mikropengawal, switch tekan tutup, wire pelompat, diod pemancar cahaya LED, perintang 1 kilo ohm dan sebuah breadboard. Cara beroperasi litar ini berdasarkan kepada lakaran skematik yang telah dibuat. Berdasarkan lakaran skematik yang telah dibuat sebelum ini, sebuah litar input dan litar output dibuat simulasi di atas breadboard sebelum kerja-kerja ataupun sebelum projek sebenar dibina. Kelebihan litar simulasi ini adalah jika berlaku kesalahan ataupun kesilapan, kita dapat menukarkannya ataupun mengubahkan semula litar skematik, ataupun penyambungan yang salah dapat dikesan. Kelebihan menggunakan breadboard adalah apabila berlaku kesalahan penyambungan, kita cara input iaitu disambung. Kita lihat seperti ini. Ditekan satu isyarat, satu iaitu 5 volt akan dihantar ke digital input. Daripada digital input ini, mikropengawal akan memproses isyarat tersebut berdasarkan pengatur caraan yang telah dibuat dan dihantar kepada digital output. Digital output ini akan menghantar isyarat kepada litar output dan litar output akan beroperasi seperti apa yang telah ditetapkan. Okey, baik. Berdasarkan video tadi, agak-agak awak apa yang dia nak sampaikan tu? Dia tengah bercakap tentang apa? Ada litar, ada LED, semua tu. Yang tu berkenaan apa? Ada siapa yang nak tolong jawab? Berkenaan apa dengan video tu? Kelas. Ada ke tak ni? Awak dah bersedia ke belum nak belajar? Kelas, ada siapa tahu tak apa tadi dia terangkan pasal Ini adalah sebuah litar simulasi diod pemancar cahaya berkelip. Cara beroperasi. okey. Tengok. Okey, ada siapa nak bantu tak saya? Apa video tadi terangkan? Apa maksud dia? Dia ada litar, dia ada breadboard tu. Kan apa yang saya suruh buat tu minggu lepas tu, kelas minggu lepas, saya ada suruh buat latihan. Latihan apa tu? 2 point apa? 2.3 2.34 berkaitan dengan litar elektrik, iaitu apa? Tinkercad tu kan. Yang Tinkercad tu tengok. Tinkercad ni dia ada litar kan. Dia ada breadboard tu. So tajuk tu juga berkait dengan tajuk ni. Tajuk awak akan belajar ni. Agak-agak awak tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini? Tajuk baru. Ada siapa ingat tak apa pelajaran kita pada minggu lepas? Ada siapa yang jawab? Okey, pada pelajaran minggu lepas, kita berhenti sampai 2.34, iaitu pengiraan parameter elektrik. Dan saya suruh awak hasilkan satu lakaran litar elektrik menggunakan Tinkercad ni lah. Jadi pada itu adalah topik terakhir kita untuk kelas pada minggu lepas. Sebab untuk topik 2.35 awak kena hasilkan tu dia tak boleh
secara teori PDPR kat rumah. So dia hasilkan ni dia kena buat dekat sekolah, kat bengkel. Jadi kita akan masuk topik baru sesuai dengan situasi masa kita sekarang, iaitu tajuk elektronik. Okey, tajuk elektronik. Hari ni kita akan belajar tajuk baru iaitu elektronik. Awak boleh buka buku teks, kat depan awak buku teks, muka surat 82, dan sediakan buku modul juga dekat tepi awak sebab hujung kelas kita akan buat modul. Okey. Dengar tak suara saya ataupun saya cakap seorang-seorang je? Jelas tak? Ataupun suara silat ke? Okay, jelas, okey. Kalau awak guna phone, awak boleh rotate skrin awak, lepas tu awak full screenkan dia. Okey, supaya nampak jelas saya punya slide ni. Okey, sekarang kita akan belajar tajuk still bab 2 lagi. Tapi kita akan masuk 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Dan kita akan masuk subtopik dia, kat dalam dia 2.4.1 iaitu menyatakan maksud micropengawal, microcontroller dan micropemprosesan iaitu microprocessor. Okey. Apa itu micropengawal? Okey, micropengawal atau dalam bahasa Inggerisnya adalah microcontroller. Okay, awak tengok kat gambar sini awak tengok ada 4 segi ni, iaitu dia microcontroller, micropengawal yang dia mengawal sistem-sistem dekat elektronik itulah. Dia ialah peranti kawalan dalam satu chip. Dia merupakan chip. Dia kawal segala benda. Okey. Peranti kawalan ini terdiri daripada unit pemprosesan pusat iaitu orang panggil CPU. Okey, RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan port input atau output yang dibina di dalamnya. So, dekat dalam micropengawal ni terdapat empat peranti yang sedang ada kat dalam chip ni, iaitu CPU, RAM, ROM dan port input atau output. Okey, micropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Okey, alat-alat elektronik ni macam komputer ke, phone awak ke kan, itu alat-alat elektronik. Dia nak kawal semua tu. Kalau macam remote TV pun ada kat dalam remote TV tu, kalau awak buka dekat bahagian tengah tu. Okey, micropengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengatur caraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Dia telah masukkan satu chip dekat dalam alat kawalan tu. Okey. Contohnya pintu pagar automatik. Okey, pintu pagar automatik juga kalau ada dekat rumah awak, pintu pagar tu dia ada masukkan dekat dalam satu box dekat tepi tiang dinding dekat pintu pagar rumah awak tu. Kat dalam tu dia ada micro pengawal ni, ada chip tu. So dia yang kawal pintu pagar tu supaya boleh buka automatik. Okey. Ini contoh-contoh dia micro pengawal. Micropengawal dia boleh jadi 4 segi tadi ataupun dia panjang macam ni. Ini micropengawal. Okey, ini gambaran yang lebih dekat lah. Dia banyak kaki-kaki dia. Okey. Dia berada di tengah-tengah. So dia kawal segala benda. Dia ada perintang, diod, dia kawal segala benda ni. Kalau tak ada ni, dia tak dapat berfungsi. So ini merujuk raja blok micropengawal. Dia dapat 4 jenis iaitu CPU, RAM, ROM atau port input atau output. Okey. Okey, yang seterusnya kita akan masuk micropemprosesan iaitu microprocessor. Okey, micropemprosesan ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Okey, dia proses. Dia dalam satu chip juga tapi dia proses. Okey. Peranti ini digunakan bersama chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Okey, dia ada tiga je. Dia ada 3 iaitu dia ada input, output, RAM dan ROM. Yang tadi micro pengawal dia ada 4. Dia ada tambah CPU kan. Okey.
Semua chip sokongan ini berada di luar microprocessor. Dia ada dekat luar-luar sini. Okey, semua chip-chip sokongan tu dia ada dekat luar microprocessor ni. Dan dihubungkan melalui sistem bus. Apa itu sistem bus? Okey, saya nak awak Google apa itu sistem bus. Okey, microprocessor kebiasaannya digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer. Okey, ini selalunya gunakan komputer-komputer lah, alat-alat kawalan yang besar. Komputer, televisyen. So, dia banyak dia proses dan ada alat-alat chip sokongan dekat tepi-tepi kat luar dia. Okey, ini contoh chip microprocessor. Okey. Ini contoh gambar raja blok microprocessor, iaitu ada input. Input itu masuk input masuk, output keluar. Okey, ini sistem bus. Sistem bus berada tengah-tengah perantaraan. Dia ada RAM dan ROM. Iaitu ini microprocessor dia. Okey, ini chip microprocessor. Ini dia punya chip sokongan dia kat luar, kat tepi-tepi luar dia ni. Okey. Okey, kita masuk ke satu topik yang seterusnya. 2.42. Awak boleh buka buku teks, muka surat 84, iaitu menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam micropengawal, iaitu microcontroller. Okey, yang tadi awak belajar ada dua micro, iaitu micropengawal dan microprocessor. Micropengawal control, dia control, dia kawal. Okey, kalau microprocessor dia proses. Dia proses dekat dalam TV, komputer kan, dia proses. Okey. So, kita sekarang ni dekat bab elektronik ni, bab 2.4, kita hanya fokus microcontroller je. Microprocessor kita tak akan fokus sangat. Kita akan fokus lebih kepada microcontroller, iaitu micropengawal. Okey. Kita akan menjelaskan bahagian-bahagian terdapat dalam micropengawal, microcontroller, iaitu bahagian input, dia masuk, bahagian proses, dia proses, iaitu menggunakan CPU, unit processing pusat, dan bahagian output, dia mengeluarkan hasil lah, output. So ini menunjukkan gambar raja blok bahagian utama dalam microcontroller. Okey, bahagian microcontroller terdiri daripada input, proses dan output. Ada input, proses dan output. Okey, ketiga bahagian ini sangat penting dalam pembinaan suatu sistem kawalan. Kalau kita tak ada tiga-tiga ni, so alat kawalan awak tidak dapat berfungsi dengan bagus, dengan baik. Jadi ketiga bahagian ni sangat penting untuk membina suatu alat sistem kawalan elektronik. Okay, kita tengok bahagian input pula. Bahagian input ialah salah satu bahagian yang terdapat dalam micropengawal. Okey, ini bahagian input terbagi kepada dua lah, digital dan analog. Okey, input dalam micropengawal menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat, iaitu CPU. Isyarat diperoleh daripada peranti input yang digunakan. Okey, peranti input ni terbagi kepada dua, iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Okey, kalau awak nak bezakan apa itu digital analog, awak bezakan macam jam. Okey, digital jam digital adalah digital dekat telefon awak tu, dia ada night number, digit, dia ada digit. Analog adalah jam tangan ataupun jam dinding rumah. Dia ada bernambur-nambur, dia ada bergerak jarum-jarum. Itu analog. Itu beza digital dan analog. Okey, digital dia menghasilkan bentuk isyarat, analog juga menghasilkan bentuk isyarat. Peranti input digital peneria pergerakan dan peranti input analog peneria cahaya. So analog ni dia sebagai cahaya, digital sebagai pergerakan. Okey. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Okey, jelas. Okey, peranti input digital. Okey, peranti input digital ni dia menggunakan switch tekan tutup, switch tekan buka, switch micro, penderia pergerakan, motion sensor. Okey, penderia pergerakan ni, motion sensor ni maksudnya kalau awak pergi
Biasa pergi topen tak? Siapa biasa pergi topen? Kelas. Ya, cikgu. Ada biasa pergi topen tak? Ada. Topen kan kalau awak masuk, biasa masuk surau dia tak? Surau ke toilet ke? Bagi yang Muslim, surau. Ada. Okey. Awak tengok dia punya pipe air nak ambil wuduk tu apa? Awak lalukan tangan, dia keluarkan air kan? Dia tanpa perlu buka pipe, tanpa perlu buka dia punya tu lah, sebab yang tu dia gunakan peranti input digital, motion sensor. So awak lalukan tangan je dia akan keluar air. So kalau awak pergi IKEA, kalau awak kan awak membuang kan dekat dalam tandas tu, mangkuk tandas, awak bangun je automatik air akan flash sendiri. Itu motion sensor. Dia sensor awak punya punggung tu, bila awak bangun dia akan automatik keluarkan air flash tersebut. Itu menggunakan pedal pergerakan. Awak bergerak. Dia ada bergerak, pergerakan tangan ke apa dan sebagainya, dia akan keluar. Sesuatu lah output dia. Okey, ni dia guna pendek air. Pendek air tu maksudnya bila ada air, dia akan menyala lah. Okey. Ini switch tekan tutup. Switch tekan tutup, ini simbol dia. Dia ada dua. Ni palang T ni selalunya kalau awak pergi kedai makan ke kedai apa, mana-mana kan, dia pun selalu buat macam ni kan. Kan dia pun macam buat macam ni. T maksudnya tutup. So switch tekan tutup kan. Selalu kedai-kedai ke kan, owner cakap okey macam ni. Maksudnya kedai dia dah tutup. Okey, ini contoh simbol dia kalau awak ingat. Ini switch tekan tutup yang dalam reality, yang ni punya simbol dia. Simbol switch tekan tutup. Okey, switch ini akan menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Okay, apabila punat switch ini, punat ni maksudnya dekat bahagian atas ni dia boleh tekan. Awak boleh tekan dia. Okey. Ini ditekan, cerita akan tertutup dan arus dapat mengalir. Bila tertutup, arus pun dapat mengalir lah dekat layar hitam tersebut. Breadboard orang panggil. Okey, ini sistem tekan buka. Tekan buka dia, dibuka lah. Yang T tu dekat bawah switch tu. Okey, ini simbol dia. Switch tekan buka berwarna hitam. Switch tekan tutup berwarna merah. Mana-mana switch, awak cuba cari perbezaan awak switch tekan buka dengan tutup ni, adakah punat dia berwarna merah dengan hitam ni adakah dia memberi peranan kepada switch tersebut ataupun dia sama saja, tak kisah mana-mana warna pun ataupun tak. So awak boleh Google, okey. Okey, switch tekan buka ni bentuk isyarat yang dihasilkan oleh switch ini adalah sama dengan switch tekan tutup. Okey, isyarat dia samalah dengan switch tekan tutup tadi, cuma dia buka, ini tutup. Okey, apabila punat switch ini ditekan, litar akan terbuka dan arus terputus. So arus tidak ada arus lah. So macam contoh kalau awak letak diod kan, LED ke apa kan, perintang, so dia terdapat aliran elektrik ada lah. Okey, ini switch micro. Switch micro mempunyai dua fungsi, iaitu dapat bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Ini switch micro untuk gambar yang sebenar, ini dia punya simbol dia, kedudukan dan simbol switch micro. Kat depan ni orang panggil COM, kat tengah ni panggil NC, dan dekat yang belakang hujung ni panggil dekat tengah panggil NO, kat belakang panggil NC. So COM dengan NC dia bersambung, NO dia tidak bersambung. So jadi kalau awak nak ingat dalam proyektor, dia punya simbol dia, awak tengok dia tulis NO, no. No maksudnya no. Dia tak bersambung, no. So no dia dekat bahagian tengah. Dia tak bersambung, dia tengah. Dia pengantara, penghadang. So NC dengan COM dia bersambung. So dia sambung lah. Okay, switch ini akan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM atau no
digunakan dan akan menjadi switch tekan buka apabila terminal COM and C digunakan untuk membuat penyambungan litar. So, kalau switch tekan buka, COM and C akan digunakan. Kalau switch tekan tutup, COM and O akan digunakan. So, kalau awak nak bezakan apa switch tekan tutup guna COM atau no, COM atau NC, awak tengok. Kalau dia cakap tutup, no maksudnya tutup. So, dia tak nak. So, awak tengok COM no maksudnya dia gunakan switch tekan tutup. Kalau COM NC maksudnya switch tekan buka. So, awak ingat salah satu je. Kalau switch tekan tutup, COM no, okay, no tutup. Itu cara awak mudah nak ingat untuk switch mikro. Okay, switch mikro menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Okay, ini pendera pergerakan, motion sensor. Motion sensor ni lah yang digunakan kebanyakan dekat bangunan-bangunan industri lah. Macam dekat Topper, dekat IKEA kan. Kalau awak tengok, kalau lalu air saja dia akan bergerak. Ini adalah dia punya alat elektronik dia lah. Okey, pendera pergerakan berfungsi untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. So, badan awak ada haba. Haba sebab apa? Sebab awak bergerak. Sebab awak makan, diproses. So, badan awak haba, so itu dapat mengesahkan pergerakan tersebut. Okey, apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. So, bila dia dapat kesan, okey, ada haba, ada manusia, ada haiwan. So, dia akan bagi tahu dekat microcontroller tu. Microcontroller tu sangat kecil. Dia bentuk 4 segi je kat dalam tu. Dia akan hantar isyarat kepada micro tu. Dia kata, okey, ada haba. Okey, keluarkan air macam tu. So, kita boleh setkan dia. Dia ada sistem set dia tu. Okey. Okey, ini pendera air. Pendera air berfungsi untuk mengesah kehadiran air pada suatu tempat. Maksudnya, ini selalunya orang buat teknologi terkini dekat pokok pasu bunga. Kan kalau macam kita pergi travel jauh dekat luar negara, dekat mana-mana negara kan, selama seminggu, 2 minggu kan, kadang kita pergi bercuti. So, tak ada siapa dekat rumah yang nak tolong siram pokok bunga kita kan. Nanti pokok bunga kita mati. So, kita guna pendera air. Pendera air ni dia akan detect. Kalau pokok tu kering, dia akan mengeluarkan air. So, tiada kelembapan. Tanah tu dia tak ada kelembapan air tu, dia dapat detect. So, akan mengeluarkan air kepada pokok tersebut. So, pokok pun dia berfungsi seperti biasalah. Dia bertumbuh seperti biasa. Okey, pendera ini akan memberikan isyarat 1, iaitu 5 volt jika tiada kehadiran air dan kosong 0 volt jika ada kehadiran air. Okey. Kalau tak ada kehadiran air, dia akan bagi isyarat 1 lah, 5 volt. Okey, kalau ada air, dia akan kosong. So, air maksudnya dia kosong lah, tak berjalan. Bila tak ada air, baru dia akan berjalan sebanyak 5. Okey, contohnya pendera ini digunakan pada pengelak cermin kereta wiper secara automatik. Okey, awak tengok. Kalau kereta-kereta teknologi terkini macam Mercedes, BMW, apa lagi? Yang kereta-kereta yang mewah lah, Tesla ke kan. Awak tengok wiper dia tak perlu pun kita gerakkan switch dekat steering kereta tu. Bila ada air hujan je turun, setitik 2 titik, wiper akan berfungsi. Dia akan bergerak. Itu adalah wiper secara automatik. Dia kesan ada kehadiran air. Okey, ini kita nak masuk parentik analog. Okey, pendera jarak, infrared, distance sensor. Pendera cahaya, pendera suhu. Okey. Dia ada 3 sebenarnya. Pendera cahaya ni saya mau masuk 2 kali lah. 1, 2, ada 3 je. Pendera jarak, infrared, cahaya dan suhu. Okey, ini pendera jarak. Infrared distance sensor, jarak. Okey, ini jarak contoh macam sabun. Sabun tangan kan, jarak. Kalau awak perasan, kalau macam sabun tangan kita pergi kat toilet, kita letak je tangan, dia akan keluar sabun. So, jarak tangan dengan benda tu. Okay, pendera jarak berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara pendera dengan objek atau halangan, sama ada objek yang dibuat daripada logam ataupun bukan logam. Okey.
Penderia ini akan mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya infrared iaitu inframerah yang dipancarkan. Okey, ini contoh alat tu. Ni objek. So dia akan ada cahaya inframerah. Macam laser kan. Laser tu cahaya inframerah. Okey. Isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Okey, penderia cahaya. Okey, ini contoh perintang peka cahaya. Ini adalah simbol perintang peka cahaya. Okey, simbol peka cahaya dia berbentuk bulat dan tengah ni dia ada segi 4 ni. So, keanak panah ni menunjukkan kehadiran cahaya. Okay, perintah peka cahaya LDR merupakan sebuah penderia cahaya. Peranti ini peka terhadap cahaya. Kalau ada cahaya datang, dia akan peka. Ini salah satunya macam solar. Tengah solar kan, dia akan kesan cahaya matahari tu, dia akan serap haba. Okay, rintangan akan berubah mengikut kecerahan. Isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Iaitu lagi cahaya tu lagi terang, penderia cahaya ni dia semakin rendah lah. Okey. Penderia suhu. Penderia suhu ni banyak digunakan dalam oven lah. Ini contoh penderia suhu dan contoh alatan peranti yang menggunakan penderia suhu. Okay, penderia suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Kita boleh set suhu kita berapa nak, 180 darjah Celsius, 200, 150, kita boleh set. Okay, suhu yang dikesan akan diubah ke dalam bentuk syarat analog. Syarat analog akan terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Contohnya, penderia suhu LM35D akan memberikan isyarat berdasarkan suhu yang dikesan iaitu 0 darjah hingga 100 darjah Celsius. Okay, peranti input analog ini akan merupakan suhu dalam bentuk volten. Volten itu elektrik lah, yang awak belajar tu ada volten, ampere kan. Bahagian proses. Proses akan dilakukan oleh unit pemprosesan pusat iaitu CPU. CPU akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM iaitu read only memory. ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikro pengawal. Okay, manakala RAM, random access memory, ini read only memory. Ini access iaitu dia dapat akses memori tersebut. Ini digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Kalau ROM tadi dia apa? Dia menyimpan atur cara. Menyimpan atur cara dan data secara kekal. Kalau awak ingat ROM maksudnya kekal. Awak ingat ROM kekal. RAM dia bersifat sementara. Dia sekejap je. So dia fungsi macam otak kita. Otak kita ada short term dengan long term. Short term maksudnya kita dapat ingat secara sementara, sekejap saja. Kalau long term kita dapat ingat panjang lah, macam memori kita budak-budak kadang-kadang. So kita dapat ingat. So itu adalah memori kekal, iaitu ROM. Kita gunakan ROM. RAM sementara. Itu adalah awak cara kaedah awak ingat lah. Okay, data ini akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Okay, macam otak kita juga. Data dalam kepala otak kita akan terpadam apabila bekalan dimatikan. Maksudnya otak kita dah tak berfungsi, iaitu kita matilah. Kita mati ataupun kita berada kat dalam ICU ataupun berlaku hentakan dekat kepala, macam kita ada accident ke kan. So data akan terpadam sedikit. Tu adanya penyakit hilang ingatan. Okey. Isyarat yang diterima daripada input akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. Bila CPU ni proses maklumat, CPU tu akan hantar kepada output. So, dia dapat hasilkan satu keluaran tersebut. Okey. Proses yang dilakukan ini adalah berdasarkan atur cara yang ditetapkan dalam mikro pengawal. Okey, kita tengok bahagian output pula. Output juga ialah bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okey, tugas
tugas bahagian output ialah menerima isyarat daripada CPU dan hantarnya kepada peranti output. Isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk digital atau analog. Dia boleh ada dua lah, digital atau analog tadi. Okay, peranti output. Okay, peranti output akan melaksanakan isyarat yang diberi oleh output. Okay, peranti output yang menggunakan bekalan kuasa melebihi 5 volt perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan bersama peranti sokongan lain untuk beroperasi. Okey, maksudnya di sini peranti output ni dia kalau kuasa melebihi 5 volt macam tadi, penderia air kan, bila air tak ada, dia akan hantar isyarat 1. Okey, isyarat 1 maksudnya perlu air 5 volt. Kalau tak ada air, kosong volt. So dia cakap kalau lebih 5 volt, dia perlu kuasa tambahan, so peranti sokongan lain. So untuk support dia, sebab dah lebih lah, bila dah lebih, kita perlu ada sokongan lain lah. Okey. Okay, peranti output iaitu kita guna diod pemancar cahaya LED, kita selalu panggil LED lah, iaitu light emitting diode dalam bahasa Inggeris dia lah. Pembas iaitu buzzer piezo, geganti relay, motor arus terus, lampu LED 12 volt. Okey, kita tengok ini adalah diod. Diod ini diod ada color merah dan color hijau. Ini adalah simbol diod. Diod simbol dia segitiga kat depan ni. Ada straight line negak. So maksudnya anak panah ni maksudnya cahaya keluar. So diod ni lampu cahaya keluar. Anode iaitu kaki pendek, anode. Okey, cathode. Mana anode ke cathode kaki pendek? Okay, saya nak awak cari anode atau cathode. Anode ke cathode yang kaki pendek? Okey? Cari. Sebab dia memberi kesan, okay, anode dengan cathode ni. Dia akan, nanti kita akan letak dekat breadboard tu, kat board tu, kita akan letak positif dengan negatif. So dia ada kaitan. Mana positif, mana negatif. Ada dekat anode ataupun cathode. Awak tengok ya. Okay, fungsi diod pemancar cahaya LED adalah untuk menggunakan cahaya dan sebagai lampu perhiasan. Ini untuk sebagai lampu perhiasan lah. Kalau awak tengok dekat kedai-kedai Siam kan, Thailand kan, kedai-kedai Indon yang goreng-goreng kan malam-malam, dia selalu pakai pasang lampu ni. Ataupun dekat rumah awak, lampu raya kan, klip-klip tu kan, iaitu lampu sebagai lampu perhiasan je lah. Menggunakan LED. Okay, diod pemancar cahaya LED perlu digunakan bersama dengan perintah untuk mengelakkannya daripada rosak atau mengawal kecerahan. Kawallah cerah tu cahaya lampu tu. Okay. Ini buzzer, pembas. Buzzer ni maksudnya macam speaker. Okay. Ini dia punya pembas. Kalau awak tengok dekat bengkel elektronik adalah macam ni. Ini adalah simbol dia, simbol pembas. Okay. Pembas berfungsi dengan cara mengekalkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. Tengok, elektrik kepada bunyi. Maksudnya dia ada speaker lah yang berfrekuensi tinggi. Maksudnya pembas ni dia sangat bising bunyi. Dia bunyi pip, macam bunyi pip, macam bising lah, bunyi bingit. Okey? Pembas mempunyai ketutupan pada penyambungan iaitu wayar merah positif dan wayar hitam negatif. So memang kalau dekat bukan pembas saja, dekat mana-mana pun kalau awak tengok dekat bateri kereta awak, kalau awak buka hood depan tu, kalau merah je mesti positif, kalau hitam je mesti negatif. Awak ingat ni sampai bila, merah positif, hitam negatif. Okey, maksudnya hitam ni selalunya tak elok lah hitam kan, so negatif. Kita buang back negatif macam itulah kalau saya ingat. Okey. Alat ini boleh digunakan sebagai penggerak keselamatan sebab dia bunyi dia sangat bising, sembunyi sakitkan telinga. So dia memang sosial untuk keselamatan lah, kalau macam orang pecah masuk rumah ke kan, untuk alat keselamatan lah. Okey. Geganti relay, ini adalah dia punya alat dia geganti relay. Ini adalah simbol-simbol dia. Okey. Geganti digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Geganti akan dihidupkan
apabila arus elektrik mulainya dan sebaliknya. Okey. Ganti dikata digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Maksudnya selalunya macam guna elektrik lah yang ada kuasa tinggi lah, yang lebih pada 5 volt. Ganti akan dihidupkan bila arus elektrik mulainya dan sebaliknya. Ada arus elektrik lah yang mulai ganti ni. Okay, box. Okay. Ini motor arus terus. Motor arus terus ni dia dapat guna macam-macam motor. Dia dapat menggerakkan pergerakan. Motor kan bergerak. So motor ni dia dapat bergerakkan macam. So ini simbol motor arus terus, positif dan negatif. Okay. Motor arus terus akan berputar apabila ada arus elektrik yang mulainya. Dia akan berputar, maksudnya bergeraklah. Motor ini akan berputar berlawanan arah. Apabila penyambungan wayar positif dan negatif, kekutuban dipasang secara terbalik. So maksudnya kalau dia akan berlawan arah. So kalau macam awak nak bergerak macam ke sebelah sini, awak kena pasanglah yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Tapi kalau awak nak berlawan arah belah sini, awak kena pasang terbalik lah. Positif kat negatif, negatif dekat positif. Okay. Motor ini memerlukan pemandu motor, iaitu motor driver bersamanya untuk berfungsi secara dua hala. Sama ada berputar mengikut arah jam atau lawan jam. So kena guna motor driver ni lah bersama-sama dengan ni supaya dia boleh berfungsi. So baru kita dapat kawal dia sama ada nak kawal arah jam atau lawan jam. Okay. Penyambungan ini akan ditukar keketuban pada pemandu motor driver ni berdasarkan isyarat yang dinyatakan oleh mikro pengawal. Mikro pengawal yang tadi itulah yang macam chip 4 segi tu. Okey. Okey, ini contoh lampu LED 12 volt. Okey, awak tengok banyak kan lampu dia. Okey. Lampu LED 12 volt berfungsi untuk mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik mengalirnya. Lampu kan mestilah mengeluarkan cahaya. Setakatnya ada apa-apa soalan? Kelas, ada orang lagi ke? Kena tidur? Tak ada. Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita akan sambung subtopik yang seterusnya iaitu 2.43 untuk next class. Sekarang ni, ada lagi masa sedikit. Awak buka modul awak, muka surat 48. Muka surat 48. Nombor 1 ni, dia cakap padankan pernyataan di bawah dengan menulis A dan B pada petak yang disediakan, iaitu contoh yang pertama A ni. Dia cakap cip sokongan dihubungkan melalui sistem bas. Okey, apa cip sokongan yang ada sistem bas ni? Iaitu microprocessor B. So yang seterusnya, okey, awak buat yang seterusnya. Nombor 2 cakap suaikan peranti dengan fungsinya yang betul. Iaitu penderia jarak. Contoh penderia jarak ni apa? Dia kesan mengesan ukuran dan jarak. Nama pun jarak lah. So dia akan kesan ukuran dan jarak. So jawapannya yang ni. Awak buat yang seterusnya. Okey, saya sekarang pukul 4. Saya bagi masa awak 5 minit. 4-5 minit. Sama ada awak nak masuk balik ataupun awak nak kekal dalam ni lah. Dan kita akan bincang jawapan. Okey, awak boleh buat.
Okey kelas, dah siap? Okey, sekarang ni saya nak awak ambil pen merah. Awak tanda jawapan awak. Okey, bagus Marcella. Okey, untuk 1A, chip sokongan dihubungkan melalui sistem bas, iaitu dia ada sokongan dan ada sistem bas adalah mikropemprosesan, iaitu B. Okey, yang B pula, chip sokongan dibina di dalamnya. Okey, apa sokongan? Dia cakap tadi kalau mikropemprosesan, chip sokongan berada dekat luar. Kalau B kat dalam, maksudnya mikro pengawal. So, 1B adalah A. 1C, contoh aplikasi ialah pintu pagar automatik. Apa guna pintu pagar automatik tu? Iaitu mikro pengawal. Kita kawal dia, pintu pagar tu. Okey, 1D, peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Ada dalam satu chip je. Okey, betul. B, mikro pemprosesan. Okey, 1E, menjalankan kawalan berdasarkan pengatur caraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Menjalankan kawalan. Betul. Okey, awak tengok kalau dia cakap kawalan, mestilah mikro pengawal. Okey, F, peranti kawalan dalam satu chip. Apa? Kawalan? Okey, betul. A, mikro pengawal. G, biasanya digunakan untuk melakukan kawalan besar. Besar, maksudnya komputer. Apa? Okey, B, mikro pemprosesan. H, contoh aplikasi ialah komputer. Apa dia? Okey, betul. B, mikro pemprosesan. Okey, ni jawapan dia. Okey, awak ambil pen merah, awak tanda. Okey. Dah? Okey. Yang seterusnya, nombor 2. Soalan nombor 2. Tengok. Pendirian jarak tadi adalah mengesat bacaan ukuran jarak. Ini jawapan dia. Okey, pembas. Apa fungsi pembas? Pembas adalah speaker, iaitu dia menghasilkan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi, bas. Okey, awak tengok. Bas ni maksudnya awak fikir speaker, dia sangat bising bunyi dia. Okey, ini pendirian pergerakan. Apa pergerakan? Pergerakan adalah mengesan pergerakan haba. Read only memory, ROM. ROM apa? ROM, apa ingatan ROM apa? Kekal ke sementara? ROM adalah kekal. Okey, awak tengok ya, ROM adalah kekal. Awak ingat ROM mesti kekal. Okey, tengok secara kekal. Kalau RAM dia bersifat sementara. Dia sekejap je RAM. Geganti. Okey, jawapan yang terakhir adalah geganti. Apa dia? Geganti adalah digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Okey. Ini jawapan dia. Okey, awak boleh write. Okey. Sama betul semua? Ada yang betul semua tak? Muka surat 48. Okey, tahniah Marcella, betul semua. Kalau dekat depan saya ni mesti saya bagi hadiah awak. Okey, sebabkan kita PDPR, saya tak dapat bagi hadiah. Mungkin tadi tengok berita, Menteri Kementerian Pendidikan kita kata kemungkinan sekolah akan buka pada bulan 9 ni kalau kes tidak tinggilah, kes dah semakin turun. Okay, bulan 9 ni, bulan September akan buka sekolah lah. Tetapi malangnya saya dah tak ada dengan kamu. Saya sampai bulan 7 sahaja, iaitu bulan depan sahaja. Okey, sekarang ni saya nak awak muka surat 53. Okey, muka surat 53. Okey, awak tengok bahagian A nombor 1 dan 2.
nombor 1. Okay, untuk bahagian nombor bahagian A, okay, awak tanda ya, awak bulat dengan pensel bahagian A, nombor 1 dan 2. Dan bahagian B, nombor 1. Okay, saya nak itu kerja rumah awak untuk hari ni, awak buat. Kita dah tak ada masa, ada lagi 5 minit. Okay, awak buat bahagian A, nombor 1 dan 2. Dan bahagian B, nombor 1. Okay, nanti saya akan bagi satu Google Form, awak snap gambar, awak hantar je kat situ. Nanti saya akan semak jawapan awak. Okay? Okay, lepas semak saya akan bagi balik. Okay, jawapan yang betul tu dekat awak, saya akan hantarlah melalui email ke apa, sebab awak ada hantar email kat saya lah. Okay, itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Jadi, saya nak ambil kehadiran. Okay, untuk Tinkercad tu awak boleh buat tak? Tak boleh. Tak boleh? Okay. Sekejap. Okay, Tinkercad ni. Ni contoh dia. Okay, saya share dengan awak. Dia kena apa? Awak tengok dia macam-macam ke sini alat-alat dia. Awak boleh kat sini. Dekat yang apa? Dekat dalam buku mundi awak dia guna mentol kan. So mentol awak boleh guna LED. LED kan cahaya. So awak letak. Tadi kan dalam slide saya LED mesti menggunakan dengan perintang. So awak cuba buat tengok. Perintang ni awak boleh cari apa? Okey, tak apalah 2.34 tu awak skip dulu sebab kalau nak guna perintang ni nanti saya akan extend waktu dia sebab perintang ni dia ada color dia tu dia ada pengiraan dia. So awak tak belajar lagi yang tu, tak apa. Skip dulu, hold yang tu dulu. Saya akan extend waktu dia, saya akan buka lagi. Kita akan belajar lagi lanjut lagi lah sampai bab elektronik tu baru awak boleh buat. Okey. So latihan 2.34 tu awak tak perlu hantar lagi kat saya. Okey, awak hanya hantar untuk latihan hari ni saja. 2.41 dan 42. Okey. So kehadiran hari ni ada link kehadiran. Mungkin saya yang akan ambil kehadiran. Erna Dennis Tanlizon Loshini. Loshini berubah hadir ya. Lama awak menghilang. Divisha Marcella Syahira Amira Raihana Idilia Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Yang saya panggil nama tu kalau Syaza Syahira. Dah boleh keluar cikgu. Sekejap ya. Syaza Syahira, Dinesh Gayatri. Okay, yang tu je. Ada nama saya tak panggil. Yuziling
Aina, Nurul Nalisa, Syahidatul Syaira, Putri Nur Syazwani, Syarta Nasri. Okey, itu je. Okey, terima kasih semua pada hari ini. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama saya harap awak faham ya tajuk elektronik tadi saya ajar tu. Jangan lupa buat kerja rumah. Assalamualaikum cikgu. Bye. Bye.